اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surat berapa? Pak 134. Kat mana? Apa yang seharusnya? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apa yang seharusnya dilakukan ialah mengusahakan supaya amal yang baik terus menerus sepanjang hayat, serta memperelokkannya, mengawasi dari perkara yang merosakkannya, dan supaya selalu memelihara perjalanan hati atau jiwanya dari perubahan yang mendatangkan akibat yang celaka. Kerana perubahan inilah yang sangat ditakuti sekali, dan kerana inilah Rasulullah SAW sendiri pernah banyakkan doa supaya ditetapkan hati dengan sabdanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Hai Tuhan yang mengubah segala hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Dan pernah dikatakan orang pada Nabi SAW, hai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan apa yang kau datangkan. Adakah kau takut atas kami? Sabdanya, ya, kan segala hati adalah antara dua jari-jari Tuhan Rahman Azza wa Jal, yang diubah-ubahkannya betapa ia Allah kehendaki. Kita penghujung daripada hadis tentang amal anak Adam, iaitulah amal baik dan amal jahat. Orang yang telah ditetapkan akan mendapat kebaikan di akhirat, maka dia mudah dengan amal-amal yang baik. Itu juga sebaliknya, mudah dengan amal-amal yang jahat. Kadang-kadang mari persoalan, dah adilkah Tuhan dia dah tetap dah kita gitu? Nah, kita dah lahir lagi, Tuhan tetap dah kita lagi kalau lahir. Nah, jadi mudah untuk jalan-jalan maksiat. Padahal kita tak boh dah jadi Tuhan mudah, jadi mudah. Takut ada persoalan gitu muskil. Jawabnya gini, hak tu masalah beriman dengan qada dan qadar. Bubuh kemah dalam hati. Tak usah cakap panjang, tak usah korek jauh-jauh. Bubuh sedalam hati, segala perkara sudah ditetapkan. Dia susah sangat. Boleh tak buah tu? Buah dulu dalam hati, segala perkara sudah ditetapkan oleh Allah. Bukan ditetapkan oleh Perdana Menteri. Oleh Allah. Buah tu lusa. Bahagian dalam, bahagian akidah, bahagian pegangan, kemah keming dak berganjak dah. Lepas tu nak songai pula lebih pada tu, nak kait pula dengan perkara kita tak faham, tak sah. Buat tu lu sutik. Segala-galanya sudah Allah tetap dan siapkan. Apa yang berlaku daripada alam ini, bukan kita seorang. Baik buruk nasib, gebah bangun, meniaga laku tak laku, sakit sihat, comel uduh, boh tu Allah siapkan dah belaka dah. Tetap dah. Itu panggil beriman. Kemah dah. Kemudian selagi pula Allah beri kita akal. Yang ini kita ada akal. Akal kita ni boleh memilih. Dipandukan oleh hati. Allah beri kita hati, dipandukan oleh akal. Maka jika kita tak boleh pilih,
kita tidak bersalah dan tidak akan dibicarakan. Apa yang kita buat yang jahat, yang kita pilih, maka kita bertanggungjawab. Jadi bila kita nak buat hak jahat, faham? Kita beriman dah dalam hati ni bahawasanya segala Allah telah siapkan. Macam malam ni Allah tetapkan kita malam karang pergi berjudi, pergi minum arak di hotel tu. Nak boh lusa. Segala-galanya ketetapan Allah. Allah beri pula kita boleh memilih, iaitu ikhtiar. Sekarang sampai masa pukul 11 tu kita boleh dah tak boleh pergi berjudi sekarang. Boleh tak? Boleh. Dengan apa? Dengan ikhtiar kita. Nak pergi berjudi pun kena ikhtiar, tak boleh pergi pun kena ikhtiar. Jadi kita boleh pilih. Bukan sekarang kalau kita tak pergi berjudi jadi demam denggi, kita tak pergi berjudi jadi muntah darah, kita tak pergi berjudi sekarang jadi pecah perut. Tak. Mana kita ambil pilihan tak pergi tak ada apa-apa kak. Sebab tu kita boleh memilih. Tadi boh dalam Allah tetap segala perkara. Yang kedua, bahagian zahir, Allah beri kita memilih. Kita pilih juga buat dosa, maka adakah boleh kita kata Tuhan zalim? Zalim lah. Yang boleh kata Tuhan zalim ni kita dah boleh gerak. Orang usung buat pergi kat judi. Faham tak? Tambah pergi usung, tak pergi tak boleh, tambah. Baru kita kata zalim Tuhan. Tiba-tiba ada orang usung tak? Tak ada. Masa kita pilih hari tu mang, kajian buat dosa. Dosa benda. Pegang orang puang. Pegang. Mu kau tak ada dosa lain bagi orang puang semua. Biarlah dia orang jujur. Masa nak pegang tu ada pilihan tak? Maknanya kalau tak pegang tak apa. Ada tak? Kira mari letak keris tekak. Tak. Kira awet mu buh kapok cek atas hidung. Tak pegang dia kapok. Tak. Maknanya ada pilihan. Maka dia pergi pegang juga. Maka ditanda dengan dosa. Boleh tak Tuhan? Tak lah. Sebab kita ada boleh memilih untuk tidak pegang. Bila kita pilih tak pegang, maka tak tulis dosa. Nampak lagi? Dia nak kait mana dah kata gala tetap belaka dah. Tak usah capur, tak dang kita. Otak kita kecek, CPU kecek. Faham tak? Beriman sudah, segala sudah ditetapkan dan kita ada ikhtiar. Beres. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan melakukan taat, bersyukurlah. Kita muhasabah kira-kira banyak belah baik. Bersyukurlah. Kira-kira banyak belah jahat, berubahlah. Gitulah. Orang jahat boleh berubah? Boleh. Ketua perapak boleh tak dia nak start semayang? Boleh. Tak masalah. Maka dia memilih untuk tidak mengerjakan semayang, terus merapak sampai mati, maka dia menerima balasan. Sebab tu kita tengok orang berubah, arti berhijrah. Ada tak? Dulu duduk dalam dosa, lepas tu ni buat jadi baik. Mana boleh ubah kan tu? Ubah benda, ubah takdir kan? Tak usah capuk tu. Kita tak nak fikir dah tu, kita beriman dah takdir tetap kemah kami belaka dah. Faham? Urusan harian zahir kita ni. Kita dengar ni hijrah, hak ni berubah. Kaki caukal ni duduk sejik. Dulu curi ayam ni tukang bang. Nampak? Dulu Allah api apa nak dara nyeret masuk dalam bolong air. Ni tu imam. Menunjukkan bahawasanya dia tidak dipaksa atau terpaksa kena buat semua benda jahat. Dah banyak dosa kita dulu-dulu ni. Banyak ni. Cik apa? Berapa tiala? 2 tiala? Lebih. Mu cikgu? Lebih ke? Mu Abu? Lebih ke? 2 tiala. Macam aku juga ni. Gitu.
maka Allah sayang orang yang beriman. Dia melakukan dosa, dia sedar dia melakukan dosa. Kerana manusia ni dua jenis, tiga lah semua sekali. Yang pertama, yang tidak melakukan dosa sama sekali, iaitu para nabi, para rasul. Tak ada kita ni. Tak lagi. Kita hak kategori dua atau tiga. Yang kedua, orang yang melakukan dosa. Yang ketiga, orang yang melakukan dosa juga. Dah benda beza. Yang kedua, orang yang buat dosa, lalu dia sedar dia bersalah kepada Allah kerana melakukan dosa. Yang ketiga, dia tak sedar dia duduk dalam dosa, maka berkekalang di dalam dosa. Tidak ada usaha untuk balik kepada nak bertaubat pada Allah. Jadi kita biarlah jadi orang yang kedua. Orang mana? Orang yang berbuat dosa, kan? Orang yang kalau berbuat dosa sedar, faham tak? Dan menyesal. Itulah tanda iman ada di dalam hati. Ada pun yang buat dosa tak ada berasa benda, maka orang yang sudah tak ada iman di dalam hati. Faham? Jangan kita berasa hebat bila kita muhasabah, kita kira-kira kita baik. Jangan berasa hebat. Ramai orang berasa hebat. Dia berasa hebat. Ni dia hebat dia. Akan pergi hok mo janggut panjang, akan jubah hok mo, ngaji hok mo, hebat dia. Orang ni tidak nampak taufik dan hidayah daripada Allah. Takut Allah tarik balik. Faham? Tak ada hebat kita ni, Allah sayang je. Boleh duduk sejik malam ni. Kalau Allah tak sayang malam ni, kita duduk rumah, duduk main hidung bini. Mu cocok aku jeti isa. Faham tak? Orang lain bahang ilmu, kita boleh tai hidung bini. Dah Tuhan sayang. Bukan Tuhan pilih hak ni pergi sejik Batu Nang, hak ni Tuhan hantar pergi sejik ni, hak ni pergi surau ni. Pasal Tuhan sayang, bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita terror, kita bijak. Orang yang tak nampak Allah tolong, nampak dia hebat, akhirnya sadar gitu. Daripada pakai serban dah tapi sudu. Nampak tak? Daripada dia tutup aurat, lah tak tutup aurat dah. Daripada duduk dengan orang jamaah Islam, akhirnya menentang perjuangan Islam. Betul tak? Pasal apa? Pasal hati punya pasal. Maka waktu Nabi berkata, Aisyah radhiyallahu anha selalu berdoa dengan doa ni, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang memusingkan hati manusia, maka sabit qalbi ala dini, maka tetapkan hatiku atas agama Islam, jangan pusing. Hak lain pusing tak apa. Dulu minat kereta Mercedes, ni minat Proton Saga, tak ada masalah. Faham tak? Dulu minat pakai kasut, ni kalau jalan berahi selipar, tak ada masalah. Dulu minat color hijau, ni minat color kuning, tak ada masalah lagi. Faham tak? Dulu kalau pakai kain plekat, minat gulung kemas, ni minat gulung longgar, tak ada masalah. Cuma jangan jirit orang sudah kain. Dulu minat main gasing, 2-3 hotel dalam raga motor, gasing duk pakar di jerang tu, kapau. Faham tak? Ni minat buru titik. Tak apa hak tu. Jangan dulu Islam ni munafik, dulu sokong ulama, ni sokong orang zalim. Hak tu bab agama jangan musim. Faham lagi? Dulu minat raihan kalau nasi, ni ya hana-hana, tak ada masalah lagi. Faham tak? Dulu berani tengok bujang lapuk, ni berani tengok do re mi, boleh tahan kira lagi. Hak agama ni sabit qalbi, jangan pusing. Pasal ada tak berlaku hak pusing? Ada dah. Dulu duit set nadah kitab sejik sama, ni dak dah set projek. Tak? Dak mari-mari dah kontraktor. Dengar-dengar mati je. Tak? Takut gitu. Dulu minat Quran hadis,
Leni minat dah. Minat komik gaji rimba. Takut kita barang agama, jangan we pusing. Nak. Minat lah kalem dia. Kalau pakai baju putih. Keluar. Jing biru. Cap dia berahi kalau tua jing. Libai. Aduh. Cari kelah sangat. Tak apa, Tuhan masing-masing. Orang laut dulu ngai giri le ni dak dah candak sutung. Faham tak? Dulu candak le ni main bubu. Dulu buka kokok dak ngokok dah le ni main buka ceruk. Tak ada masalah tu. Faham? Jangan agama dulu berahi dengar le ni dak berahi dah. Dulu berahi ngaji kitab le ni dak berahi dah. Dulu berahi semayang le ni dak berahi dah. Balik awal tu. Dah? Maka Allah ni rupanya muqallibul qulub, yang memusingkan hati manusia daripada suka ni marah kepada marah kepada sayang pada marah. Ada kita rapat sangat, sayang sangat kawan saing godong kita ni, ni dak dah pasal balah. Ada tak? Ada. Dia balas tu keting ke lutut ke hati? Hati tu dia musing. Dulu apa sangat bergandong betul. Makan sama. Nak. Dia ni dak lah tengok paling tak lain. Tu hati. Dulu beci sangat, dia ni godong sangat. Ada tak? Ada. Maka siapa tu? Allah. Pasal hati kita ni macam kasih pakoh. Saya tengok orang main gasing, jerang. Sini. Ada tak lagi? Dulu dia orang main jerang dulu. Betul tak? Jerang dia tu jerang .com. Pergi sungai. Kelaping bunyi. Dia tarik tali kelapang bunyi. Ting musim berok cedok. Bukan cedok nasi, cedok gasing. Faham tak? Oboh atas hantuku tu. Pak musim gasing. Oboh minyak ambil dengan bulu-bulu ayam. Oboh minyak nak suruh laju. Sejam setengah musim. Tak tahu mana utara mana selatan legaknya. Tapi sejam setengah hati kita musimnya emang. Betul tak? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun berpusing-pusing. Dan dalam hadis menjelaskan bahawasanya hati manusia antara dua jari Tuhan yang bernama Rahman. Ini dipanggil setengah dalam hadis mutasyabihat. Jadi maksudnya Allahu a'lamu bimuradihi, Allah lebih mengetahui apa maksud jari-jari Tuhan. Yang kita faham Allah ni laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada siapa sesuatu pun serupa Allah. Faham? Maka ambil faham daripada ulama, maknanya hati manusia di dalam perintahan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kafir mati Islam. Dalil kau putih. Tengok dalam YouTube berlambak masuk Islam. Masih beranak mak Kristian, ayah Kristian, tok ki Kristian, tok Kristian, tok nyang Kristian. Adik-beradik Kristian dah masuk Islam. Tu hati dia boleh berpusing-pusing. Pusing kepada hak baik, bagus. Maka lagu mana kalau kita tak boleh pusing, doa saat ni doa sama. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang memusingkan hati manusia, tetapkan hatiku jangan berpusing kepada Islam. Dah hak lain tak apa, hak Islam tak boleh nak ngadak ke Islam semua. Hadis yang kelima, an ummil mukminin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin lil Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Dari ummul al-mukminin, ibu sekalian orang yang beriman, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isteri Nabi semua digelar dengan gelaran Ummul Mukminin. Ummu tu ibu, bahasa Melayu, emak. Mukminin orang beriman, semua isteri Nabi
adalah ummul mukminin. Dua ilmu kita dapat di sini. Yang pertama, bahawasanya semua isteri Nabi adalah mak-mak kita. Faham? Ibu-ibu kita. Ibu dia beranak kita, kan? Pada pihak memuliakan. Yang kedua, ilmu kita dapat, Nabi bila wafat, isteri dia tidak dipanggil janda. Tetap bernama isteri Nabi sampai kiamat. Sebab tu haram kita nikah. Dia nak nikah ni 3 jenis perempuan. Yang pertama iaitu anak dara. Yang kedua isteri orang. Yang ketiga janda. Yang harus anak dara dan janda. Adapun isteri orang haram dan tak sah nikah walaupun di dalam iddah. Ingat tu. Cerah dah. Cerah bila? Cerah maring. Dah maka nama benda. Janda ke isteri? Isteri. Ingat kalau kita cerah, tak cerah sudah lah. Kalau kita cerah dengan bini kita, selagi dah habis iddah, panggilannya adalah isteri. Bila nama janda, habis iddah. Ingat tu. Jadi dapat nama janda dengan setitik darah, atau dengan keluar anak bulan. Sebab apa? Sebab yang ada haid 3 huruf, 3 kali suci. Makna haid yang ketiga dapat nama janda bila tidak dirajak. Haid ketiga ni dia keluar setitik dulu ke dia sebeledi dulu? Setitik dulu maka setitik darah mengubah nama isteri kepada janda. Tu jenis ada haid. Jenis hak tak ada haid atau hak putus haid dengan bulang. Tak kira dia orang bulang atau dia orang dacing. Dengan bulang belaka. Dia gitu. Ada muslimat nak tahu habis iddah tengok bulang. Hak muslimat putus hik dah. Dah kaum ibu tengok bulang tak? 3 bulang. Apa dia tak tengok dacing? Maka isteri Nabi tidak ada nama janda kerana tiada iddah bagi isteri-isteri Nabi. Buka dalam kitabul iddah, dan apabila wanita itu diceraikan oleh suaminya, maka beradalah ia di dalam iddah. Tak? Sama ada iddah hidup atau iddah wafat, kecuali dia ada kecuali illa isteri-isteri Nabi tak ada iddah. Tak? Maksud iddah yang tak ada ni, tidak ada siapa hak dia bernama janda, orang boleh kahwin dengan dia pula. Tak boleh. Macam mak kita diri, macam mana kita nak kahwin? Tak boleh. Batu dipanggil ummul mukminin, ibu segala orang-orang yang beriman. Syarahannya, artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa mengada-ngadakan dalam ruang agama kami ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diadakan itu tertolak. Riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, barang siapa mengerjakan amal suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Lapah atas tu lapah yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Imam Muslim ada satu lagi riwayat, riwayat yang berlainan. Maka hadis yang sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dikira hadis yang paling kuat. Nisbah ilmu hadis. Imam Bukhari riwayat sama dengan Imam Muslim riwayat, paling kuat. Biasa kita jumpa di dalam kitab-kitab hadis dia kata rawahu syaikhan.
meriwayatkan dia oleh dua orang syekh, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga diguna pakai rumus muttafaqun alaih yang diittifaqkan ke atasnya, iaitu oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim di sisi jumhur ulama. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Aisyah Ummul Mukminin, isteri Nabi. Menurut riwayat yang termasyhur, Rasulullah SAW berkahwin dengannya dalam usianya 6 tahun di Mekah, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, dan bercampur dengan dia pada bulan Syawal sekembali bila perang Badar pada tahun kedua hijrah, ketika Aisyah berusia 9 tahun. Ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun dan hidup selama 40 tahun selepas daripada itu. Ahli hadis meriwayatkan hadis daripadanya, iaitu Aisyah, sebanyak 2210 hadis. 174 daripadanya disetujui oleh Imam Bukhari Muslim, 64 daripadanya oleh Bukhari sendiri, 68 daripadanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Aisyah radhiyallahu anha salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dia terkenal sebagai ulama fiqh di zaman sahabat, iaitu kerana banyak mengetahui hukum-hukum fiqh. Ketika berkahwin dengan Rasulullah, ada berlaku pandangan yang berbeza. Ada mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 6 tahun. Tak jadi soal tu. Dan dia temu natu dengan Rasulullah ketika berumur 9 tahun lebih. Hampir masuk 10 tahun, tapi masih 9 tahun lebih. Persoalan kita dah kalau 7 tahun 6 tahun nikah gua ni, disoal balik. Orang kita ni dia tak mau belajar, dia kena kritik je. Kan budak-budak tak tengok tu 7 tahun je satu kecek nikah gua ni. Jawabnya, dalam bab nikah tidak ada disyaratkan sekurang-kurang umur pengantin perempuan. Tak ada kata jangan kurang dari 9 tahun atau 7 tahun atau 4 tahun. 4 bulan mu nak nikah boleh, dengan syarat kalau dia tu budak kecil, walinya hanyalah 2 orang, iaitu wali mujbir, ayah dan toki sahaja. Faham? Ayah dan toki sahaja. Dan nikah budak kecil itu gua ni nak tidur gua ni. Disoal balik. Jawabnya, siapa yang berkahwin dengan kanak-kanak maka sah jika ada wali dan saksi, tetapi tidak boleh bersama, melainkan kemudian daripada balik. Faham tak lagi? Nikah saja boleh lah, nak duduk bersama tak boleh, mana nak jimak tak boleh. Dia kena balik. Balik perempuan ni biasanya dengan keluar haid dulu ke, atau dengan cukup 15 tahun? Keluar darah haid. Perempuan yang umur 9 tahun 10 tahun kalau keluar haid, balik tak lagi? Apa makna keluar haid? Dia antara tanda balik. Antaranya lagi, dia sudah boleh melahirkan anak. Faham tak? Kecil tak soal lah. Kecil dah Allah buat. Tanda perempuan tu dia boleh beranak dah, keluar haid. Mu terima lah. Dah kahwin kecil, dah tak sah kahwin, kau tak suruh orang khabar. Faham tak? Degil sungguh ni. Bukan orang kata suruh kahwin. Faham? Lepas tu dah kecil besar dah. Bila sebut 9 tahun, jangan tengok budak-budak darjah 3. Tengok budak-budak tingkatan 3. Besar tak lagi? 15 tahun. Dah mana kan 9 tahun? Tahu dah Arab. Bukan Melayu Batu Nang. Cek tu 9 tahun satu. Tak? Arab ni dia macam orang putih. Faham? Kalau bawa jalan anak dia sama tinggi dengan mak, tanya mak 20, dah 12. Betul tak?
Ada orang putih. Kita pergi bahang sahih Melayu 9 tahun. Kecil Sahih Arab. So, ada Arab kecil, Arab Yaman. Waktu kecil tu pergi kubik tu. Waktu kecil ni Arab Quraisy. Besar. Macam Arab tu. Dia besar-besar. Jadi jangan bila kata dalam kitab kata umur 9 tahun baru temu natu, kita duk tengok budak jah 3. Jangan. Pasal tu sahih Melayu kita duk tengok. Tengok Arab. Tak percaya lagi negeri Arab lagi Mekah tengok. Tengok tak? Anak-anak ikut. Tanya berapa umur? Kita ingat 16 tahun. Kak ngah tu mahu tinggi dengan kita 10 tahun. Besar. Kita 20 macam ayam cek. Umur 20. Faham tak? Tu Melayu. Dia Arab dia lain, dia banyak. Sukatan dia tak sama. Tengok kalau musafir Arab 48 batu. Tak boleh wakar tu. Kalau kita Malaysia 56 batu. Kalau apa benda ni, begitu juga dengan lain-lain timbangan. Dia lebih dia semua. Tak? Jadi kalau nak kahwin dengan budak-budak, katakan budak tu tak keluar haid lagi, baru umur 10 tahun, sah nikah. Dalam masalah undang-undang negeri, tu hak undang-undang kedian tu untuk maslahat orang ramai. Hak hukum asal, hukum fiqh. Faham lagi? Hak hukum kedian ni kanun-kanun macam-macam tambahan tu nak untuk maslahat orang ramai. Macam kena isi borang gaji. Ada zaman Nabi kena isi borang gaji nak nikah? Ada? Tak ada dalam ni. Ada? Kena isi. Lepas tu bukan tulis saja gaji 2,000. Kena cop je kekek. Faham tak? Je kekek tengok 2,000 benda mu 2,000. Duk main down lagi petang 2,000 kat mana? Dia tak mau sign. Maksud surat apa? Jadi hak orang buat undang-undang kedian ni kena ada pendapatan begini tu betul juga. Walaupun tak ada dalam zaman Nabi. Sebab apa? Banyak berlaku masalah. Bila nikah pandai nikah je. Titih tak beri apa, tak beri bahan bitih bini pula. Kerja buat dah eret kaki je. Faham tak? Tang-tang orang motosikal minta bitih minyak dengan bini. Akhirnya terbengkalai rumah tangga. Jadi boleh dibuat peraturan-peraturan untuk kebaikan orang ramai. Hadis ini menjadi salah suatu daripada amal dalam agama Islam, iaitu dasar yang menentukan amal pada zahirnya. Sebenarnya hadis yang pertama dulu innamal a'mal menjadi dasar yang menentukan amal pada batinnya. Perkara mengada-ngadakan dalam agama, suatu yang diada-adakan tertolak. Nabi SAW telah menerangkan pada hadis tersebut, barang siapa mengadakan dalam urusan kami suatu yang tiada daripadanya, maka ia tertolak. Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Arti mengadakan ini ialah mereka dan membuat suatu yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Inilah yang dikatakan bid'ah. Dengar dulu, nak tahu makna bid'ah dulu. Yang Nabi tak pernah buat, yang Nabi tak pernah baca, yang Nabi tak pernah tunjuk. Maka kalau ada lepas pada zaman Nabi, dikatakan bid'ah. Bid'ah yang boleh atau tak boleh, kek gi dia kabur. Nak faham makna bid'atun dulu. Arti dalam urusan kami ialah dalam agama kami ini atau dalam syariat kami ini, terutama dalam urusan akidah dan ibadat yang telah sempurna dan ditunjukkan cara keimanan dan cara melaksanakan amal yang bertalian dengan ibadat itu. Arti suatu yang tiada daripadanya ialah suatu pekerjaan agama yang tiada daripada agama atau tiada didasarkan pada suatu yang dalil-dalil syarak menurut kaedah atau peraturan pengambilan hukum. Arti tertolak pula ialah tiada dihukumkan sah suatu yang diadakan itu dan tidak diterima oleh Allah. Kemudian pada hadis tersebut pula menurut riwayat Muslim, Nabi menerangkan siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada di atas urusan kami, maka ia tertolak. Arti hadis ni, barang siapa mengada-ngadakan atau mengerjakan suatu pekerjaan agama yang diada-adakan orang lain, padahal suatu kerjaan itu tidak menurut dalil agama, maka ia tertolak sama sekali.
Jadi suatu pekerjaan agama sama ada dalam perkara i'tikad, ibadat maupun dalam perkara muamalat akan ditolak atau tidak diterima kalau dikerjakan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama atau dengan cara yang berlainan dengan hukum yang ditetapkan. Yang demikian pekerjaan seperti itu tetaplah dilarang. Ada pun pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan dunia seperti perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam pengertian hadis tersebut. Yang demikian tidak dilarang mengadakan suatu cara atau peraturan yang baru yang lebih sesuai dengan zaman selama tidak ada keterangan yang melarangnya oleh suatu sebab. Baik, kita berbicara soal bid'ah. Soal yang cukup panjang perbahasannya, tak selesai sampai sekarang. Nampak? Kerana apa tak selesai? Kerana kita tidak berfikiran terbuka. Kita berfikiran asabiah. Kita berfikiran speed. Kerana perkara ni perkara yang luas perbicaraan. Lagi pula kita kekurangan ilmu, nak dibantukan oleh nafsu, nak kehendak menang di dalam diri, maka tak selesai soal bid'ah. Nah, walaupun ulama karang beribu kitab dah soal bid'ah supaya kita faham, orang balas juga sampai ke ni. Sebab apa? Pasal kita jahil. Dalil tak usah kata ha bid'ah, ha hudud. Hak jelas dalam Quran, duk balas dalam Facebook. Betul tak? Hak puak ni kata dah lewat, ni kata kena buat, ni kata tak payah buat. Nah, pasal apa? Pasal belajarnya tak mau, tapi nak menang atas dasar nafsu. Sampai bila dah habis pekerjaan? Jadi kita ambil sikap mana? Sikap fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita duduk bersama orang-orang yang mengikuti pengajian-pengajian daripada ulama-ulama, lebih baik. Dan bila kita mengaji, satu lagi perkara kena ada, bersikap terbuka, bersikap toleransi. Tidak jadi kerah keng bodoh je. Ada pun benda hak kemah dah, hukum wajib dah, ganjak dah, hak tu tak ada toleransi. Seperti semayang 5 waktu, ada orang kata tak apa kita buat 4 pun, tak ada, hak tu tak ada toleransi. Faham? Hak tu kita kemah dah, balah pun tak apa. Benda-benda yang ada khilaf, kita kena terbuka. Maka fahamlah kita arti bid'ah, iaitu perkara kalau nak jenis perbuatan Nabi tak buat, kalau jenis cakapan Nabi tak cakap, kalau jenis bacaan Nabi tak baca gitu. Lepas tu bid'ah tu jahat belaka dak. Nak kata dak kena ada dalil, jangan kata dak saja. Sebab ada satu puak kata semua bid'ah haram belaka. Golongan kedua mengatakan tidak semua bid'ah itu haram dan sesat. Ada yang bercanggah dengan agama maka haram, yang bercanggah dengan akidah maka sesat. Yang ada kebaikan pada agama dan orang ramai walaupun bid'ah maka tidak dilarang. Sebab ada orang kata kalau Nabi tak baca, kita tak boleh baca. Haji dengar tak kita? Haji nak dengar? You buat kerah gitu. Tak ngaji mana? Ngaji dalam Facebook ke? Atau beli buku baca diri? Ada orang pegang. Kalau Nabi tak baca dalam mayang, kita tak boleh baca. Kita pun, ya sungguh. Kita tak ngaji juga, dia pun tak ngaji juga. Kita jawab dulu dalil. Kalau lepas pada takbir kita baca benda. Baca benda. Lepas pada takbir ihram. Cuba baca kan? Tak dengar. Mula takbir dah Allahu Akbar. Lepas tu peganglah tangan di dada. Lepas tu baca benda. Tahu dah cik baca kan? Dia baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Tak? Awak baca tak tu? Baca tak? Allahu Akbar kabira. Mak baca tak? Mu? Baca tak? Mu baca tak? Baca. Dan ambil dalil di mana? Ambil dalil di mana? Nabi baca tak? Dah. Dah mana mu baca?
Tu kata ngaji kena banyak, bukan kena tinggi ingat. Tinggi kena naik tokoknya ngaji. Nak biar banyak. Nah, tak pernah ada suatu hadis pun Nabi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tak ada. Tak usah nak lebah, tak ada. Nabi dalam hadis bacanya dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita hadis, habis kita hadis kata gitu belaka. Kita baca Allah berkabira dulu, betul tak? Dah. Sebab tu kata bukan semua hak Nabi tak baca, tak boleh baca. Bukan semua bid'ah itu salah. Ni antara bid'ah yang molek. Tak setuju, bangun. Ada tak setuju? Ni bid'ah Dia kata tak ada. Nabi baca, pelawak. Tak ada dah. Ulama hadis kaji dah. Nabi baca wajah tu. Allah berkabira bukan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i baca Allahu Akbar kabira. Padahal dia tahu Nabi baca wajah tu. Imam Nawawi baca Allahu Akbar kabira. Dengar molek nak khabar dulu. Lepas tu kiaslah dengan bab-bab lain biar mu faham. Mana khabar tu betul lah ke hak lain mu boleh kias lah. Nak. Sebelum berlaku kejadian ni, tak ada lagi orang baca Allahu Akbar kabira, tak ada. Membuka kitab hadis. Buka kitab Nailul Autar. Buka kitab Syarah Subulus Salam, buka kitab Azkar Imam Nawawi dan seumpamanya kitab Mu'tabar. Pada satu hari semayang dengan Nabi, seorang laki-laki pergi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, baru baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Habis salam, Nabi habis doa apa semua, Nabi tanya mana laki-laki hak baca Allahu Akbar kabira tadi. Saya Rasulullah. Pucak kesi, takut Nabi marah. Faham lagi? Ini cerita hadis. Maka Nabi kata bacaan kamu sungguh molek, membawa kamu mendapat fadilat di syurga nanti. Faham? Nabi kata gitu. Ibnu Umar sahabat Nabi, ulama zaman Nabi dengar Nabi kata gitu, tak pada tu dia kata dia baca tak pernah tinggal sampai ke mati. Maka imam-imam mazhab ambil hukum dan harus jika kita nak tambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Faham tak lagi? Walaupun Nabi tak baca. Faham tak cerita? Menunjukkan Allahu Akbar kabira bid'ah tak? Nabi tak buat. Faham? Jadi dia tambah, pandai-pandai dia tambah. Tetapi ada takrir Nabi, kebenaran Nabi, maka jadilah seolah-olah Nabi merestui bacaan tersebut. Maka Imam Syafi'i, bukan cikgu Syafi'i sekolah losong, Imam Syafi'i nak mengatakan sunat dibaca lapah lelaki tersebut gabung dengan doa iftitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita jangan kalau jangan gaduh dalam bab-bab gini. Baik, kita berhentikan amal-amal agama yang tidak diterima. Wallahu a'lam. Tengok soalan pula. Majikan syarikat swasta diwajibkan kerajaan peruntukkan wang KWSP setiap kali bayar gaji. Jika majikan tak peruntukkan, tak patuh peraturan kerajaan, adakah majikan menanggung hutang pada pekerjanya? Kawan saya kata bos saya bakal menanggung hutang orang. Baik.
kerja dengan satu syarikat. Kalau kerajaan memang dia ambil daripada gaji itu disipang secara paksa, tapi untuk kebaikan kita. Sebab kalau wis semua gaji habis licin nak kat raya. Jadi gaji 1,000 akan diambil 50 riyal. Gaji 10,000 dia ambil 500, katakan. Dia sipang pitih tu untuk kita, orang lain tak boleh. Kalau kita mati, anak bini kita boleh. Jadi ulama-ulama membenarkan juga. Kerana maslahatnya ada kebaikan. Baik. Kalaulah ada syarikat yang tidak simpang duit tersebut, dewi gaji belaka ke kita. Ditanya. Syarikat dia kerja tak ambil KWSP, tak simpang pun. Kira berhutang ke tak syarikat tu dengan kita? Kita jawab, tengok dulu. Kalau syarikat tu tak beri KWSP, tak simpang suku, tapi dia bayar semua gaji kita, tak berhutang apa dah. Yang berhutang ni dia cabut, tapi dia tak masuk dalam KWSP. Hak tu kena bayar balik, harta pekerja. Saya baru menikah dengan isteri saya dengan cara nikah khitbah. Tolong terangkan mengenai zakat fitrah, wajib tak saya tunaikan? Sedangkan saya belum bekerja. Baik. Dia kahwin nikah khitbah. Nak nikah sangat berlepas kali. Mak dia kata nanti dulu baru masuk kolej PPTA 3 tahun. 2016 boleh nikah. Kalau nak tunang saja dulu, tak mau nak nikah glori mati, nak terjun bangunan. Nak nikah boleh, nikah tak usah duduk sama lagi biar. Maka dia pun nikah khitbah. Nikah tak duduk sama lagi. Puan PPTA, hak lelaki ngajar di Lahad Datu. Dan zakat fitrah soalan ni. Baik, kalau dia zakat fitrah, selama mana belum isteri serah diri kepada kita, maka zakat fitrah atas ayah dia. Fitrah atas ayah hak puan. Yang kedua, saya tidak bekerja, kena tak zakat fitrah? Dengar molek, zakat fitrah tidak ada kaitan dengan kerja atau tidak. Dia hanya kaitan dengan orang yang ada belanja yang lebih daripada keperluan sehari semalam hari raya. Contohnya raya, hari raya belanja apa ya dengan malam sehari raya. Kalau seorang ada 100 riyal tak? Siang 50, malam 50. Maka mang ada 100 riyal aje malam raya, maka mang tak kena zakat. Sama ada dia gaji besar atau tak ada kerja. Yang dikira dia ada duit cukup lebih daripada 100. Maka 100 tu belanja dia nak kena lebih pada 100. Jika lebih, kena zakat fitrah. 100 tu bukan mesti nilai hak dalam kocek, dikira juga 100 hak dalam bank. Tak kira bank Pala Rimah, Pala Kuda. 100 tu dalam tabung haji, 100 tu bawah tikar, 100 tu atas loteng, dalam tabung. Nampak tak? Dikira duit belaka. Jadi kalau kita ada 100 tu, tak kena zakat. Faham tak? Sekalipun gaji kita 1 juta sebulan, sebab baru ni PT kita hilang 1 juta tu. Nampak? Tinggal 100 malam raya, tak kena zakat. Begitu juga orang yang tak kerja. Tak kerja tapi duit banyak, kena zakat tak? Kena zakat. Kalau tak kerja, zakat PT milik dua ni. Itu soalan bodoh. Dah rumah sewa, kerja tak? Tak ada. Faham? Dia mati bagi rumah sewa. Ayah dia banyak rumah sewa, dia kekek. Tak jadi seorang anak boleh 3 buah rumah sewa. Sepitu 1,000 dah 3,000. Tak kerja, ada congek untuk bagi petang. Tak. Itu boleh 3,000 pulang. Kena zakat. Tak bekerja, kena zakat. Apakah status hadis ini? Man taraka salat faqad kafar.
Siapa yang meninggalkan solat maka kafir. Hadis dhaif ke? Bukan. Ini hadis hasan. Saya teringin nak kahwin. Awal lah, tapi ibu bapa macam keberatan je nak bagi. Ustaz ada doa tak nak minta lembutkan hati ibu bapa? Aduhlah. Jadi kadang-kadang ibu bapa tu betul juga. Kita pun bangun pukul 8.30 pagi. Lepas tu nak bining. Nak. Kalau ibu bapa tengok kita tu rajin bekerja tak, mencari nafkah, pandai sipang duit, subuh awal dah bangun, maka ibu bapa kita tak larang. Nak. Kadang-kadang ibu bapa betul kok. Makan pun balik cari tudung saji, buka selok tengok makan ni. Nak. Tak tahu kehidupan nak nikah gua ni. Cuma tidak haram nikah muda ni. Sebaik-baiknya sebelum kita nak bernikah, maka kita ubahlah menjadi orang yang agak dikira boleh bertanggungjawab, menjadi ketua keluarga. Bahasa nikah ni dua. Yang pertama suka, yang kedua duka. Yang pertama sedap, yang kedua sakit. Betul tak bang? Dia awalnya sedap, akhirnya sakit. Mulanya suka, akhirnya duka. 2 hari nikah senyum mewek. Masuk hari ketiga gelebek nyeng muka. Buat apa? Bini minta pitih 3,000 nak beli kapek, robok dengan mesin basuh. Nampak? Dulu ada orang minta pitih dengan kita? Tak ada. Dah kalau kasih tak minta beli mesin basuh. Kalau gepreng minta tak beli kapek. Tak. Nampak tak? Tapi bila bini, bang beli kapek, bang beli nasi, bang beli katil, bang beli lembek ni molek kek, bang beli gelang, bang kita tak ada ni cicing. Bang beli TV, beli mesin basuh, mesin jemur, sidah jawat jemur, macam-macam. Tak ada benda lain, minta biti sama. Tak ada. Nampak sakit kepala tu, sakit kepala. Nak? Dia akan minta lagu lawan mana? Betul tak? Dah serabut tak kita dengar? Serabut. Melainkan kita piti banyak. Gaji 50,000 lain kan kerja kapal. Berapa kapal ni untuk kapal setengah kapal. Tu lain 50,000 sebulan. Nak. Mana boleh gaji lacar dia 20,000. Baik 20 ni sebulan. Minta yang ni tombok tak muka. Tu lain. Nak. Lelaki ikut orang, kerja ikut bank bisku. Boleh lah 400 hari dorak, hari agak sikit 1,300. Jadi tak boleh bunyi nak buat kau ni. Nak tak kaedah? Kahwin dengan orang bisu. Dia tengok mesin basuh, dia beli nasi lemak. Faham tak? Orang puan kalau ambil wuduk masa basuh muka kena selok anak rambut kat cuping telinga ke? Dengar molek. Hak basuh muka, farsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Mana muka ni? Daripada tepat tumbuh rambut, tarik tangan. Jangan ikut rambut. Tarik tangan ni, tarik gini. Turun atas anak telinga ni, anak telinga ni. Turun gini. Jadi ada orang tak sini bawah ni adalah muka, atas ni rambut. Jadi masa basuh muka, bawah ni wajib kena rata air. Jadi orang rambut hak duduk di pipi ni jangan selok. Kalau nyegi selok, nyegi basuh muka, hak selok ni duduk dalam pipi, nyegi selok, tak rata, tak sah wuduk. Jadi soalan dia, adakah kena selok? Tak, haram selok. Mungkin kena basuh pasal dia bulu muka ni. Ada pun hak kita tarik gini sepadan muka, hak sini tak apa selok. Pasal ni hak kepala. Faham? Hak sini ni, bawah pada cuping telinga naik patah dahi. Hak ni. Kita tak panjang tak, berapa dia halus sini. Dia pergi selok buat atas ni basuh muka. Nah, atas ni panjang tak sampai air. Padahal hak panjang dia selok ni duduk sini. Tak sah wuduk. Dah nak mudah, guting set beng. Puan. Faham? Guting set beng, senang je.
mak saya pakai wayar air kecing. Jika mak saya nak semayang tarawih dan witir selepas selesai menunaikan semayang Isya, perlukah mak saya ambil wuduk lain atau boleh guna wuduk Isya tadi? Dengar molek. Mak dia kecing pakai wayar. Tak nanti rapuan kadang laki-laki. Wayar masuk dalam kemaluan. Kalau lelaki ni angry bird. Faham tak? Dia ambil wayar cocong masuk dalam pundi kecing. Pasal tak ada kekuatan nak tubik tu. Faham? Jadi dia masuk pundi kecing buat tubik luar. Lepas tu ambil wuduk semayang garik. Mayang Isya lagi kena ambil pula. Jawabnya, ya, jikalau dalam masa lepas pada ambil wuduk tadi keluar air kecing. Tapi kalau belum lepas ambil wuduk garik tak keluar air kecing, pasang wayar tak mesti keluar. Ada kali keluar, ada kali tak keluar. Tujuan pasang bukan nak suruh keluar sama. Tujuan pasang supaya kalau nak kecing senang. Faham? Jadi kalau lepas ambil wuduk pertama tadi tak ada keluar, mayang Isya tak payah ambil semula. Dah? Ingat dah? Soalan seterusnya, akak jual beli kereta masa mana? Masa bayar dah, muka bayar dah tadi, kereta tak sapa lagi. Bila nak akak? Kereta, beli kereta lah. Murah rezeki. Rezeki dia murah. Beli kereta. Tak bayar semua sekali, bayar muka dulu. Katakan kereta tu harga 30,000 Viva. Maka bayar 3,000 dulu. Tak. Jadi kereta tak mari lagi. Masa mana nak akak jual beli? Jawabnya masa bayar tu boleh akak dah. Kerana yang kita bayar tu bukan duit lain, duit kereta tu juga. Tu permulaan bayar. Baki 3,000 tu bayar pula masa kereta sapa ke bayar bulan-bulan. Bulan-bulan. Maka tu dikira beli cara angsuran. Masa tu kita boleh akad dah. Faham tak? Dah kereta tak sapa lagi, tak apa. Dengan syarat tahu dah kereta lagu mana. Yang tak bolehnya kereta tak sapa lagi, lepas tu jenis guana tak tahu. Dia buka kedai kereta, nak kereta hebat 1000cc tapi rahsia. Faham tak? Lagu mana rupa, lagu mana-mana, bayar dulu. Boleh baru pecah rahsia. Jual gitu tak sah. Ni bayar dah muka, dia tahu dah lagi betul Viva tu guana. Tahu dah. Tayar pak, mucung dopok, punggung tak ada. Faham tak? Hak lalu depan dia tu banyak dah. Tak? Maka boleh beli gitu. Baik. Saya masa awal-awal balik dulu saya jahat kan. Puasa tinggal sama. Tak rajin puasa penuh lah. Tinggal juga sehari ke seminggu ke. Saya jatang ustaz, bukan puang. Saya tak ada uzur-uzur. Lepas tu bila tua ni saya insaf, bagus. Saya hajar nak ganti lah puasa yang tak tunai, tapi saya tak ingat berapa hari. Lepas tu video nak kira gana. Sebab saya dah ingat langsung berapa hari saya tinggal. Bertahun-tahun pula tu. Bukan mu seorang masa ni, ramai orang. Kalau tinggal tahun lepas kita ingat 3 hari. Tapi kita tinggal zaman dulu, zaman Kelauk dulu. Zaman bujang hari tu. Nak? Dulu mana? Beratlah dulu. Dia berat dulu ni banyak makna. Hanya tuang dia saja yang boleh ingat kalau dia orang yang waras. Kalau gila tak ingat lah. Baik. Kita boleh anggar dulu jahat kita tak puasa dulu, tak puasa sebulan ke, tak puasa banyak puasa ke banyak tak puasa.
Kita boleh anggar, cuma hari kita tak ingat. Betul tak? Kita ubuh dulu. Kalau aku tinggal dulu sebulan tak puasa terus, tak ada gitu. 15 hari, tak ada. Ada ikut-ikut kawan-kawan gitu lah, kena walek. Ikut kawan-kawan, kena walek, kawan ikut kita. Maka kita ubuh hari yang kita berasa lebih. Kita ubuh hari yang kita berasa lebih. Kalau 5 rasa ke lebih, kalau 8 banyak sangat, kalau 7 rasa-rasa gitu kot, ubuh 7. Faham tak lagi? Ambil belah lebih. Maka kumpul boleh 200 hari katakan. Faham tak? Kena qada 200 hari. Faham? Hak pada fidyah tu hak ambil kata tu tahun berapa? Hak mu berat kali tahun berapa? Aku berat kali tahun 85, berat kali masa tu. Masa tu berat kali. Nak? Masa tu berat sekali, ambil belah banyak. 18 hari lebih rasa pasal aku rasa 2-3 kali nyahu rasa. Faham tak? 26 hari. Ada lebih kurang 26 hari hak tu. Faham tak? Maka sekarang kalilah, kalau 10 tahun berlalu 260 cupa. Betul tak? Kali 10 tahun 260 cukup untuk tahun paling berat. Kira dengan anggaran lebih ya, bila tiba-tiba hakikat di sisi Allah, kita hanya tinggal 160 hari. Kita pergi salah qada 200 hari. Maka 40 hari jadi puasa sunat, boleh pahala. Faham tak lagi? Soalan seterusnya, apakah maksud dalam kitab Turah ditulis dinakalkan? Nakal ni naqlun, naqala makna ambil atau pindah. Ambil hak ni wagi sini. Nampak? Ni dia panggil naqala. Akak bukan ni pula. Jadi nakal dalam kitab ni dia ambil perkataan imam ni dalam kitab ni, lalu ditulis dalam kitab dia pula. Contoh. Umpamanya kitab di karang tu kitab lain. Dia kata berkata Imam Fathul Bari di dalam kitab dia berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Begini. Tu panggil nakal. Ambil. Padahal bukan imam tu cakaplah kitab dia. Dia ambil dalam kitab lain. Bubuh dalam kitab dia. Dia panggil nakal. Faham? Tak boleh. Yang mana lebih aula nak belajar ilmu turah atau ilmu haraki? Jawabnya ilmu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu syariat dan ilmu adab atau ilmu tasawuf. Tak kira kitab turah, tak kira dengar saja, tak kira. Faham? 3 ilmu tu penting. Mungkin dengar saja je, nak boleh juga. Atau pergi ngaji pondok ke, universiti ke, tak ada kira. 3 ilmu tu dulu penting. Hari tu Ustaz khabar di Kelantan, orang ada hadas, lepas tu dia bersuci, berwuduk, tapi tak istinja. Lepas wuduk baru istinja. Ustaz khabar tak batal wuduk, jadi saya keliru. Kalau istinja bukankah kita sentuh kemaluan kita? Dia kata dengar kita ngajar di Kelantan, boleh bila kita kecing, lepas pada kecing tak basuh kecing, boleh ambil wuduk. Faham? Lepas basuh kecing biasa, lepas kecing biasa orang basuh kecing dulu tak? Dia kecing, lepas kecing tak basuh kecing, ambil wuduk. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki sah ambil wuduk sebelum istinja. Faham? Mazhab Hanafi syarat kena basuh dulu kecing. Tak ambil hak jumhur ulama. Faham? Lepas kecing tak basuh kecing, dia ambil wuduk. Faham? Maka sah wuduk. Sekarang bila orang qamat, dia pergi basuh kecing je, tak payah ambil wuduk, terus semayang. Boleh tak? Boleh. Cuma dia muskil. Guana basuh kecing, tak payah ambil wuduk kan, pegang kemaluan. Tu juga. Jawabnya, kita tak suruh pegang kemaluan, kita suruh basuh kecing.
Jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk 4 perkara. Yang pertama, khuruju syai' min sabilaini, keluar jalan depan, jalan belakang. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Faham tak? Sama dia keluar kecing ke, keluar darah ke, keluar nanah ke, keluar tahi ke, keluar ketuk ke. Faham lagi? Yang pertama, batal wuduk. Yang kedua, lamsu zakar, menyentuh kemaluan. Faham tak? Yang ketiga, tidur, hilang akal. Yang keempat, sentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i. Betul lagi? Ada tak khabar? Yang kelima, basuh kencing? Tak ada. Dia hanya khabar batal wuduk pegang kemaluan. Bab Nabi kata man massa zakarahu fal yatawadda. Barang siapa yang pegang zakarnya, maka ambillah wuduk. Kita tak kata suruh pegang zakar. Tadi mu dah basuh, dak basuh pergi kencing, mu ambil wuduk dulu. Bila orang qamat, pergi basuh kencing. Pergi basuh kencing sama tak dengan pergi pegang zakar? Tak sama. Jadi kalau basuh kencing tak pegang zakar boleh tak? Dah kalau nak pegang boleh tak? Dua-dua boleh. Dah kalau pegang batal tak? Batal. Mu basuh kencing pegang zakar baru batal, kena ambil wuduk mula. Dah kalau basuh kencing tak pegang zakar, dia naik motor tak basuh kencing, apa batu buruk kat jalan Maudin kan ada air terjun. Ada air terjun. Paling tinggi dalam dunia. Dia pun parking RZ situ, buka zip tengok ada orang, Allah. Bersih tak? Pegang tak? Dah. Baru faham. Bukan rasa uat itu, nak faham ilmu fiqh. Faham? Kita ada 2 minit lagi. Banyak lagi soalan ni, jawab lain kali pula. Saya kerja dengan orang kafir. Dia suruh saya angkat arak buat masuk dalam kereta dia. Bolehkah saya angkat air itu? Orang kafir minta tolong angkat air arak, masukkan dalam kereta dia. Boleh ke tak? Yang ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Bila boleh? Iaitu jika dia angkat tapi tak masuk dalam kereta, ditohok dalam lokang. Boleh tak? Boleh. Tak berdosa pasal musnahkan arak. Baik, kalau angkat dalam kereta boleh tak? Boleh juga. Kalau Cina tu, orang kafir tu, bola kereta bukan nak pergi minum, nak pergi tohok dalam gaung. Nampak? Tapi adakah orang kafir kalau angkat arak bola kereta nak pergi tohok dalam gaung, goliknya nak minum tak? Maka haram angkat. Baru faham sutik. Jika seorang kata kita duduk di agama ni, belum tentu kita betul. Sebab orang lain pun betul juga agama dia cakap. Adakah syirik cakap begitu ditakuti orang ini sudah kufur? Sebab setiap orang Islam wajib percaya sungguh-sungguh bahawa hanya Islam yang betul, hak lain salah belaka. Jika dia berasa mungkin hak lain betul, bukan orang Islam. Hak kawan-kawan lah, hak menega-menega lah. Dalam bab akidah ni tak boleh kata begitu. Walaupun orang lain dakwa agama dia betul, tapi kena pegang kemah keming, hanya Islam agama yang betul. Dalil inna din indallah al-Islam. Agama yang betul satu saja sisi Allah, Islam. Faham? Soalan yang ke second lah. Saya nak tahu berapa harga satu cupak beras untuk bayar fidyah puasa. Bolehkah saya bayar fidyah itu dengan wang ringgit yang sama nilainya dengan nilai cupak yang perlu dibayar? Kalau saya dapat ikan ngai ataupun lepas itu saya biarkan dia mati sementara tunggu untuk pulang, apakah hukumnya? Baik. Dia nak tahu harga beras, dia nak bayar fidyah. Mu nak tahu harga beras, mu pergi tanya orang jual beras.
Bukan kita tukang tahu orang jual beras berapa secupok. Faham? Jadi tak tahu. Jadi senang pergi pasar. Nak. Cuma setengah-setengah orang jual beras pun tak tahu juga dah harga secupok. Orang lama je boleh ukur. Sebab dia ni orang jual dengan kilo. Kalau nak tahu, ambil cupok. Dia pinjam cupok Kalau bawah pasar tu ada gilik belakang kat jual beras. Pinjam cupok. Ambil cupok. Lepas tu ubuh timbang berapa kilo. Ambil kalkulator kira. Biasanya 750 gram. Dekat sekilo. Tapi tak tentu. Jadi kalau beras tu maknanya RM4 cupok, RM4 sekilo, 750 gram, 3 daripada 4. Iaitu RM3. Faham tak? Ada beras yang lebih pada tu, ada yang kurang sebab dia kira dengan cupok. Beras yang jenis rapat-rapat, halus-halus, dia berat, dia masuk banyak. Beras jenis panjang-panjang, dia akan jadi ringan sebab dia derah penuh cupok. Jadi yang senang, sekilo lah senang. Ambil lebih. Sehari sekilo. Sehari sekilo. Adat kata sudah lebih dari secupok. Dia pergi ke laut, ngai tegiri, ngai hisi, muka ikan air, ikan kembung. Pokak ceruk, pokak kaya. Boleh ikan. Dah boleh ikan, boh lah tak dek. Dah dosa dah. Dia nak boleh ke mati tu, nak balik tu lambat juga tu. Ikan tu duduk dalam air. Jawabnya ikan yang kita boleh kita ke laut nak makan tak wajib buh dalam laut semula. Takut dia mati. Jadi rohok buh dalam laut, buh dalam pukak, buh luar. Eret kot dalam air. Lepas tu eret dalam air, siapa dia ni pasal nak akak mana? Nak akak dengan air. Akak saja dosa gitu tak ada air. Jadi rohok diharuskan. Faham? Letakkan dia. Cuma ikan-ikan besar hak payah mati. Kalau ikan kecil mudah mati. Sunat sembelih. Dalam bab perikanan. Ikan besar payah mati. Suji 200 kilo. Ibu gelama 60 kilo. Sejang ngak. Kalau ayah mudah mati ayah. Pasal dia elang lebih. Baju ngak berenang. Ayah dia memang dia baju berenang. Rodang. Naik tadek dah bini. Tak KO terus. Sunat semelih ikan besar. Dia pergi semelih tekok tak ada. Nampak? Dia dengar ustaz kata sunat melih, dia cari tekok tak ada. Ada ada tekok ikan dia. Main laut ngak itu. Ikan dia ada tekok. Ada ikan doyong pelawak pula doyong ada. Ikan ada tekok parilang. Betul tak? Dia ada kepala macam berulang tak? Tu baru ada tekok. Ikan lain tak ada tekok. Ikan besar-besar tu. Mu jangan melih tekok. Semelih ekor. Tu orang melih ikan. Kerana melih ekor kerak, dia mudah mati. Tak sampai seminit. Ustaz ngajar dok pekeng ni. Dulu ustaz masuk molek je. Learning kona banyak. Sorry, jangan marah. Tak kona dah. Kalau banyak kona boleh masuk tali basing tau. Kalau banyak kona tak kena kaca tau. Cuma bukan kita nak sebut tu suti. Dia kena bijak kok. Kita nak meneruskan dakwah bukan kita takut. Bukan jangan siapa bodek. Jangan siapa jack, tetapi jangan siapa kita terhalang. Nampak? Sebab kadang-kadang kita backing kita berasa seronok. Orang yang suka dengar, sukalah. Tapi kadang-kadang hasilnya tidak berapa. Macam orang ngai kok. Ada ikan jenis kena letak kuat. Macam orang ngai ibu gelama.
Nyai gerong, dak lewat je jangan udah galah. Faham tak? Dia makan ni, kena terik. Baru lekat dia tekak je. Tapi kalau udang galah kuat-kuat boleh tak? Naik takar saja. Tak? Jadi bila sudah lama duduk dalam medan ni, maka tahulah jenis upang-upang hok ikan makan. Cuma jangan ada niat nak dapatkan apa benda ni keuntungan daripada sisi pemerintah sudah. Ya, biar ada jihad, semangat jihad dalam pengajaran kita, dan jangan takut kepada manusia, tetapi jangan sampai kuliah kita boleh dihalang siapa tak boleh mengajar langsung. Tak? Jadi insya-Allah tak usah bimbang dalam bab tu. Kasar akan kasar balik kat gigi. Pasal sebulan dua ni sakit pinggang kan. Dah. Mu jangan politik. Tadi ada kadang-kadang kita kasar, orang kata kasar sangat. Nah, bila kita pelembut sikit, bukan lembut, bukan takut kena cing dah. Dah. Kita tetap kena ban. Baru ni kena ban. Di Mersing, di Segamak. Tak guna qadi, guna apa, orang duduk sini tak tahu benda, tengok Facebook Dinu perahnya. Nah, saya pun pula polis guna pula, polis kata teruskan. Dia semangat sikit. Nah, tanya pula, lepas tu dapat panggilan pula daripada pihak mufti. Teruskan, jangan takut ustaz, teruskan. Nampak? Jadi ada benda-benda gini. Kuliah ni nampak senang kita mari duk. Okey, kuliah. Nah, wallahu a'lam balik. Kalau belah luar tu jenis jemputan tu payah. Macam gini tak apa bukan jemputan. Nak boleh ke setuju, nak boleh ke surat, lepas tu kena pergi minta permit pula, lepas tu pergi minta apa benda. Macam-macam kena minta. Dengan qadi, dengan perbandaran, dengan tu, dengan ni. Nak boleh selesai satu masalah. Jadi tak ada masalah. Ada masa kita nampak galik molek, kita kapak kepala pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.